Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan majlis ilmu kita yang mana ditangguh beberapa minggu dengan sebab-sebab tertentu yang masyhur dan iaitu dengan sebab Covid yang mana tak habis-habis lagi. Apabila berlaku suatu musibah, kita disyariatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya minta jauh daripada bala Allah, sama ada dengan berdoa ataupun dengan solat hajat. Dan kita diperintahkan untuk solat hajat bila? Minggu lepas dah. Cara seretak ada lagi. Maknanya buat semaya hajat, buat dah, berdoa dah. Tapi perkara tersebut satu ujian yang mana Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita insaf, untuk kita sedar, dan disitulah Allah Ta'ala ingin melihat keyakinan dan keimanan hambanya yang betul-betul mentauhidkan Allah, yang betul-betul meletakkan Allah itu adalah yang maha kuasa, dan bala tersebut atau penyakit-penyakit tersebut tidak dapat memberi mudarat kepada kita. Berapa ramai pada hari ini rosak akidah dengan sebab terlampau takut dan tidak menetapkan Allah itu yang maha kuasa, jadi terlalu takut. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita solat hajat, kita berdoa, Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit tersebut, jauhkan kita daripada bala. Walaupun sekarang ni masih lagi ada negeri Terengganu ada gila ni, ada lagi Terengganu dah. Sebab apa Allah Ta'ala tidak masih lagi maknanya menghilangkan ataupun menjauhkan perkara tersebut? Sedangkan buat mayajak ni bukan daripada orang-orang hak biasa, tak boleh kata seluruh negeri Terengganu. Adakah Allah Ta'ala tidak menerima doa orang Terengganu ni? Adakah Allah Ta'ala tidak menerima rakyat negeri Terengganu dengan berdoa memohon kepada Allah agar wabak tersebut lenyap di negeri Terengganu? Sebab apa masih ada? Kerana masih ada dari kalangan kita itu orang yang tidak mengikut perintah Allah dan sentiasa melanggar perintah Allah. Batu ada dalam satu hadis yang mana Nabi sebut
apabila sesuatu kaum itu ditimpa bala, sama ada orang yang beribadah, sama ada orang yang alim, sama ada orang yang jahil, semua kena berlaku bala. Semua kena. Kita tengok pernah berlaku dalam tahun 2004 tsunami di Aceh. Kebanyakan kena berlaku. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang melarang sesuatu kaum ataupun rakyat ataupun orang kampung membuat perkara yang mungkar. Tak ada. Amal ma'ruf nahi mungkar tak ada. Hanya ada pada ketika khutbah, pesan pada masa tersebut saja. Tapi pekerjaan amal ma'ruf nahi mungkar tak ada. Contoh kita kata tempat kita, ramai mana pemimpin yang tengok orang tak semaya dia ambak suruh dia semaya, ada tak pak kita? Ada ke tak? Mana amal ma'ruf nahi mungkar? Kalau mari bala daripada Allah semua kena. Orang hak tak maya kena, orang hak maya kena, orang hak duduk sejid kena, orang hak tak duduk masjid pun kena. Jahil kena, alim kena, habis kena. Sebab apa? Kerana tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada suatu bala daripada Allah, kita berjeri dan mohon, menangis, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan. Tapi apabila Allah Ta'ala perintah suatu perkara, kita tak buat. Kita cari Tuhan ni masa kita susah. Kita cari Tuhan masa kita rehat. Kita cari Tuhan masa kita sepi. Tapi masa kita senang, masa kita tak ada masalah, kita larut. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doa kita? Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila telah meminta hamba aku, dengan aku nescaya aku dekat. Dan apabila dia berdoa, aku terima doa tersebut. Tapi ramai mana? Ramai mana yang berdoa? Contoh kita ambil hak mayajak. Hak mayajak dengan hak tak mayajak, mana lebih ramai? Hak maya dengan hak tak maya, mana ramai? Ramai hak tak maya. Padahal benda tersebut kita minta seluruh. Bukan setakat mayajak, maya fardu pun tak buat. Macam mana Allah Ta'ala nak jauhkan daripada bala tersebut? Sebab itulah kita sebagai masyarakat, lebih-lebih lagi dah kita ni hidup bermasyarakat, tengok benda hak tak molek tegak. Tengok benda tak molek tegak. Man ra'a minkum munkara falyamna biyadihi fa in lam yastati' bi lisani fa in lam yastati' bi qalbi hadza ad'aful iman. Nabi kata, siapa yang melihat perkara yang mungkar, tengok perkara mungkar, Nabi kata tegahlah dengan tangan. Ini bagi pemimpin, bagi hak ada kuasa. Tengok orang buat benda tak molek, tengok orang hak tak semaya baik, waktu maghrib masih ada kedai, kita sebagai pemimpin tegur. Kalau dia tak seikut, kita lepas dah. Tuhan ada tanya dah kita. Kalau kita tak buat, Tuhan akan soal kita. Apa kuasa yang mengguna? Ketika mana Allah Ta'ala beri amanah, mu buat apa? Kalau biasa pemimpin tegur, ada kuasa, orang akan ikut. Melihat orang yang tidak tutup aurat, nak buka aurat, tak ada masalah, biar dalam rumah. Nak pergi pasar malam ke, nak pergi mana-mana ke, kita tegur. Dah ada ke tempat kita hak lagu tu? Ada ke tak? Ada ke tak hak tegur lagu tu? Ada. Maknanya tak ada pun hak jaga di pintu pasar malam, hak tidak tutup aurat, tidak dibenarkan masuk dalam kawasan ni. Ada ke tak? Ada tak? Ada. Dah, hak banyak hak
Hak buka aurat, hak masuk. Dah, kita pergi beli juga, bukan tak beli. Dah moga beli belaka. Tapi masalah tersebut masih lagi berkeliaran. Bermakna maksiat itu berleluasa lagi. Maksiat itu bebas lagi. Macam mana Allah Ta'ala nak bebaskan penyakit-penyakit tersebut. Sedangkan kita hamba minta dengan Allah. Dah, kita minta dengan Allah. Apabila hilanglah perkara maksiat, dah, insya-Allah Allah Ta'ala akan tarik balik. Itu adalah bala. Kadang-kadang kita kata, dok tu ujian kita tu. Ujian ni bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengikut perintah Allah, tu baru ujian. Kalau tak ikut perintah Allah, tu bala tu, bukan ujian. Dak kita ujian macam, oh kawan kena uji anak tak mayabah. Nah, kena uji anak tak mayabah. Kita ada kuasa, kita suruh anak tak tutup aurat, kita kena uji. Dah, maknanya itu benda yang patut kita cegah. Sebab tu nak jaga perkara yang mungkar mesti bermula dari rumah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kamu itu, diri kamu dan keluarga kamu itu dari api neraka. Nak jaga lagu mana? Ya, iaitu mesti bermula di dalam rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dak mengampun segala kesilapan kita, dak segala dosa-dosa kita, supaya ibadah kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita muka surat berapa dah? Tak ingat dah. Baru 2 minggu dah. Dah 2 tahun lagi. 2 minggu dah duduk mana dah? Mana 78. Hak bawah tu dah persoalan. Masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat. Okey. Qala muallif rahimahullahu taala, persoalan masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat. Yang pertama, mentakhirkan sembahyang Jumaat kerana menunggu peniaga-peniaga dan orang bekerja adalah bid'ah walaupun mereka wajib mengerjakannya. Orang yang mentakhirkan, contoh satu kampung mentakhirkan solat Jumaat, kerana nak tunggu siapa? Tunggu orang nego, dak tunggu orang kerja siap kerja belaka baru nak buat maya Jumaat. Dia ada tempat kita kena tunggu, ada tempat tak perlu tunggu. Hak wajib tunggu apabila di dalam mazhab kita ni nak 40 orang. Nak 40. Apabila tak cukup 40, tidak sah Jumaat. Jadi baru ada berapa orang? Baru ada 39 orang. Dia kira 39 orang. Hak ni wajib tunggu. Wajib tunggu. Dah kalau tunggu siapa lah nak habis waktu, kena semayat Zuhur. Tak boleh buat Jumaat. Tak? Kecuali kita taklid kepada mazhab yang lain. Dalam bab semayat Jumaat ni, dia ada beberapa pandangan dan beberapa bilangan bagi mayat Jumaat. Ada pendapat kata 5, ada pendapat kata 9, ada pendapat kata 12, ada pendapat kata 30. Dan itu maknanya pandangan-pandangan ulama-ulama lain. Sama ada dalam mazhab kita mesti nak 40 orang. Dan 40 orang ni mesti orang yang sah sembahyang Jumaat. Baik tak? Mesti orang yang sah sembahyang Jumaat. Ada orang yang tidak sah sembahyang Jumaat. Wajib Jumaat tapi tidak sah Jumaat. Seperti mana orang yang mukim. Orang yang mukim contoh dia duduk di Pinih ni lama dah, tapi dia akan berpindah. Sebab apa? Kerana tugas dia sebagai cikgu. Contoh. Cikgu ni dia akan balik kampung. Dia mari duduk Pinih ni atas sebab dia bertugas. Itu dia panggil orang yang mukim. Orang mukim ni dia panggil iqamah, mana duduk sementara. Sama ada mustautin yang kekal.
Kekal ni bermakna tak gimana, mati pun situ juga. Tu bermakna mustautin. Dan hak ni dalam mazhab kita wajib. Kalau tak cukup 40 orang wajib tunggu. Kalau nak kira lah, masih ramai lagi yang mana wajib Jumaat tapi tidak sah Jumaat. Wajib Jumaat tapi tidak sah Jumaat. Kalau kita kira sore-sore agak berat. Tapi kita ni kena husnuzan. Contohlah kita kata, dalam kampung kita, bukan sini, tempat lain lah contoh. Ramai mana hok mari betul Fatihah masa hari Jumaat? Ada tak sini? Agak-agak Fatihah kita betul tak kita baca? Duk sore betul macam? Tak? Duk sore betul? Kalau 40 orang sore je tak betul Fatihah, habis batal. Kalau 200 orang hak betul Fatihah 39 orang, habis batal. Lepas tu agak-agak berapa orang jawab tu? Wallahu a'lam. Nasib tak wajib cek sore-sore. Agak-agak kalau tak email cek sore-sore hari Jumaat, mari tak Jumaat? Tak mari. Dah. Dulu tak mari kis Covid, lah ni tak mari kis kena cek. Bermakna kita ni kena biar Fatihah kita tu betul. Sebab rukun qauli. Apabila gugur salah satu daripada rukun, dia semaya jadi tak sah. Pada akhir. Dan yang kedua dia kata, pihak pemerintah diwajibkan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya orang merasa takut hendak meninggalkan sembahyang Jumaat, dan pihak pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewat dalam menyuruh dan menakutkan mereka supaya syiar Islam dapat dinyatakan dengan jelas. Maknanya penguat kuasa. Contoh kampung kita, sebaik-baiknya kena latih orang yang ambak suruh pergi maya Jumaat. Sebaik-baiknya. Dan kita buat lagu mana cara nak suruh dia pergi maya Jumaat? Sama ada kita buat dengan denda. Dah. Sebab dikaitkan kerajaan dengan rakyat ni dia ada kaitan. Kerajaan dengan rakyat dia ada kaitan. Kita contoh bina satu kumpulan untuk ambak orang pergi mayat Jumaat. Ada tak? Tak ada. Nah. Supaya apa? Supaya takut untuk pergi mayat Jumaat. Ni dak. Buat satu fakta supaya halal orang pergi mayat Jumaat. Balik. Patut kita benda-benda hak berlaku, wabak ataupun perkara-perkara bala tempat kita berkumpul adalah masjid. Bukan jauh daripada masjid. Ni jauh daripada masjid. Tak lagi masjid kena 40 orang. Hak tu jadi masalah. Tak kira siapa. Hak Allah kita kena ayat. Dah, kalau kerja tu tak apa. Dah. Masalah tak betul. Apabila berlaku suatu wabak, kita kena kembali kepada Allah. Ni dak suruh jauh daripada Allah pula. Tengok dia kata, buat suatu perkara supaya orang merasa takut hendak meninggalkan sembahyang Jumaat. Buat suatu benda supaya orang ni biar pakat pergi sembahyang Jumaat. Bukan suruh pakat tinggal sembahyang Jumaat. Orang kita pergi dengan tak pergi, suka tak pergi. Mana tak ada rasa gap. Sebab itulah bab sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Apa makna fardu ain? Diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf. Itu fardu ain. Dan maknanya buat tak kira. Mana contoh sini pihak masjid buat satu kumpulan untuk suruh orang ambak orang pergi sembahyang Jumaat. Nampak pukul berapa contoh? Sebab tu di dalam bab Jumaat, azan yang pertama dah masuk azan pertama masih lagi nega, dah haram, makruh.
azan yang kedua, masuk azan yang kedua, nego lagi jadi haram pula. Maknanya kita contoh masuk waktu azan, masih lagi berkeliaran ataupun tidak mari masjid, ambil tindakan. Dah, ni kita benda lain. Orang hak tak pakai mah boleh denda 1,000. Orang hak tak mari mai ada denda 1,000. Ada. Dah, kita takut siapa? Orang hak tak mai ada dak kerajaan buat denda 1,000 ada? Ada. Hak duduk kedai kopi waktu gorek denda 1,000 ada ke tak? Ada. Hak tak pakai mah denda 1,000. Masalah denda dalam masjid pula. Dah. Denda dalam masjid pula ada. Sebab apa? Sebab kita, otak kita ni, fikiran kita mengikut 100% Yahudi. Dah. Yahudi memang dia ajar kita toleh mayar dekat-dekat toleh. Ya. Kerajaan sama lah macam-macam. Sedangkan Yahudi ni dia tak redha kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak redha orang Yahudi ni. Sebab tu kalau kita ngaji bahasa Arab, lan dengan lam ni dia beza. Lam nun dengan lam mim dia beza. Lam ni, lam mim boleh kira lagi lam. Tapi kalau Allah Ta'ala wak mari lam nun, mana lan tarda. Lan ni bermaksud tidak akan sampai bila-bila. Tak akan sampai bila-bila. Yahudi ni macam-macam cara nak menyesatkan kita. Contohlah ni, Covid ada dak lagi sini, selamat dak lagi. Tempat kita ni selamat dak? Bebas dah. Dah, berapa mayar jauh? Tak boleh kena ikut kerajaan. Dah, tak ikut kita kena. Itu jadi masalah. Kalau kita ayat gini kita kena juga, tak kira. Nah, dia mau nak tarik tauliah kau tak kira. Sebab hukum. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyan linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang menyembunyikan hukum Allah, yang mana yang Allah Ta'ala turunkan dia susuk dia tak ayat, mereka itu ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Na'udzubillah. Apatah lagi kita ada kuasa, apatah lagi kita orang yang tahu, apatah lagi kita seorang mufti ataupun ulama ataupun orang-orang yang tahu tapi tidak bercakap benda-benda, tak boleh. Nabi kata qulil haq walau kana murra, berkatalah benar walaupun benda tu pahit. Orang tak sedap dengar ni demo ni. Dah, tak sedap dengar ni. Ni pun tak sedap dengar juga tu. Tapi Nabi kata qulil haq, berkatalah benar walau kana murra, walaupun pahit. Bermakna benda-benda gini kita kena hidupkan. Syiar Islam itu hidup dengan hari Jumaat. Nak arak ke maya Zuhur, ramai mana ada. Hak mari maya Zuhur mai asar, hak sek-sek mata ngatuk belaka tu. Sek beromo belaka tu. Hari gapo? Hari Jumaat sahaja syiar Islam. Hari Jumaat. Kena tunjuk syiar Islam. Lagu mana Islam tu kuat, lagu mana. Sebab apa? Kerana Islam itu agama yang tinggi. Tak ada dah agama lain. Ni apabila kita dalam ibadah pun kita masih mengikut benda-benda gini, sedangkan tempat kita masih bebas, bermakna sama je level agama kita dengan agama mereka ni sama ya, serupa. Sebab apa? Sebab kita ditakut-takutkan. Padahal faham lah ni, yakin dah tempat kita ni bebas, yakin dah ke? Dah tak ke tak boleh main rapat-rapat lagi. Ini jadi masalah. Ini hak jadi masalah. Okey. Dan yang ketiga, selain itu pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka mengerjakan segala kefarduan yang wajib ke atasnya. Tengok, dia kata pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka mengerjakan segala kefarduan yang wajib ke atasnya.
Maknanya kena wajib bagi penguat kuasa, orang yang ada kuasa buat suatu perkara supaya rakyat-rakyat ataupun orang kampung kita ni boleh mayar belaka, jangan tinggal. Boleh buat belaka perkara yang wajib. Orang yang tak puasa, orang yang tak wi zakat, kita pakai igah. Nah, orang yang tak tutup aurat, pakai igah. Ni kita kadang-kadang bahagian boh igah orang tak tutup aurat. Tengok kena ke anak kita tak jadi igah. Ada juga. Nah, masalah juga. Itu lagu mana? Sebab tu apabila kita meletakkan Allah nombor satu, yang mana pernah berlaku kepada Saidina Umar, anak dia ni difitnah ataupun benar wallahu alam, dia berzina dengan seseorang. Jadi Saidina Umar ni dia tetap dan menjalankan tugas sebagai pemerintah, dia hukum anak dia. Dia kata anak dia, dia rata anak dia sampai sehingga sahabat-sahabat lain menangis tengok. Kata Saidina Umar dan sebagai sahabat kata cukuplah. Dia ni belum tentu lagi salah, cukuplah. Tapi Saidina Umar kata lagi mana? Selagi mana hukum Allah itu tidak cukup, aku tak akan berhenti. Agak-agak kalau tempat kita dah ada dah pemimpin hak setara tu. Ada dah. Tak ada. Cari mana? Nah, contoh, kena ke anak orang lain curi tak apa. Kena ke anak sendiri hak curi. Dia pemimpin. Agak-agak dia kerak dak tangan. Ataupun dia sumbat dak anak dia dalam jara. Ada dah. Tak ada. Payah. Nah, bukan kata tak ada, payah. Kalau ada pun pelawak. Payah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tidak betul dengan Allah. Menjauhi perkara yang diharamkan dan jangan membiarkan mereka mempermudahkan ajaran agama. Dan jangan maknanya masyarakat kita main-main dengan agama. Ikut dia aja. Tak nak pakai jubah. Tak nak pakai luar pendek. Tak nak tutup aurat. Tak nak buka aurat. Ikut dia. Main-main. Maknanya ambil mudah. Jangan. Sebab apa? Sebab itu satu kewajipan bagi kita melihat benda mungkar, wajib kita tegar. Wajib kita tegar. Lagu mana kita nak buat? Tu pakat-pakat fikir. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini. Nah, tengok. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini. Tanggung dosa. Nah, sebab tu zaman sahabat apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar ni dia buat pernyataan yang mana dia tak sah jadi pemimpin, takut. Pak kita lah ni berebut. Berebut nak jadi pemimpin. Berebut masa mana? Masa tak nak ngundi berebut. Mari. Tak ayat kucar lagi. Tak nak ngundi. Padahal dia tidak tahu. Benda ni Allah Ta'ala akan tanya belaka. Sebab tu dia panggil tanggungjawab mana? Kita akan dipersoalkan. Hai berat. Lagu mana nak buat? Berat ni. Kita sebagai ayah pun akan dipersoalkan juga kalau kita tidak suruh anak. Tak suruh kena soal. Suami tak suruh bini kena soal. Apatah lagi kuasa, yang ada kuasa dia wajib suruh tapi tak suruh. Agak-agak nak buat lagu mana? Wallahu a'lam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut, dia kata apabila Allah Ta'ala memberi amanah pemimpin kepada bukit dan seluruh bukit-bukit atas dunia pada masa tu tunduk taksir amanah. Tapi manusia ni sanggup pegang amanah tapi tidak jalankan amanah. Akan dipersoalkan oleh Allah, na'udzubillah. Mana kita tengok benda biasa je. Dah perkara biasa. Atas dunia tak ada benda pelik, di akhirat baru kita tahu.
Dah, atas dunia ni tak ada pun perkara-perkara pelik. Bagi kita semua biasa. Tapi di akhirat, nyesal setara mana pun, memang tak ada gapo satu dah. Kerana ia meninggalkan amal ma'ruf, yakni menyuruh perkara baik, dan nahi mungkar, yakni mencegah perkara salah. Ni kerja dia, bukan saing borang saja. Dah, kadang-kadang kita orang mari nak saing borang, belenggak pala-pala akak. Mari mana? Dah nak saing borang anak sekolah senyum. Dah. Dia ingat pemimpin-pemimpin ni ingat saing borang saja ke? Dah, ingat pemimpin-pemimpin ni wak lulu. Gapo hak ni nak gani lulu, hak tu nak gani lulu, hak ni tak lulu. Ingat hak tu jaga kerja kita ni. Nah, kerja kita berat. Nah, kerja kita ni berat. Nah, sebab tu apabila kita nak menanggung suatu benda, biar kita rasa kita erok. Kalau tak erok jangan. Serupa kita nak akak berat juga. Dah. Ada orang gagah akak baja sorang. Sebik lawan lagi. Tengok 3 bit sekaligus agak-agak kalau kita dorok kita akak dah. Kalau hak jenis pala tak betul juga, jenis nak juga boleh melipat situ. Nah, sebab apa? Kerana menanggung perkara yang berat. Memang tak akan boleh, tapi nak juga tak gerak. Itulah ibarat amanah kita. Kalau rasa tidak mampu, tak jangan. Tapi kalau rasa mampu, teruskan. Minta dengan Allah, minta pertolongan Allah, biar Allah Ta'ala bantu kita. Kerana Allah Ta'ala itu Maha Penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan engkaulah ya Allah kami sembah dan kami minta pertolongan. In tansurullaha yansurukun. Apabila mu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Daya keempat, isyarah. Isyarah pukul berapa lah ni? Boleh tak baca suara lagi? Boleh tak? Jangan sejam minggu depan aku tak mari ke. Baca suara lagi dah. Daya keempat, sebagaimana dimaklumi seseorang makmum tidak memperoleh sembahyang Jumaat melainkan ia mendapat rakaat bersama imam. Contohnya seperti orang masbuk mendapat imamnya di dalam rokok dalam keadaan tamakninah bersamanya pada rakaat yang kedua, maka dikira memperolehi sembahyang Jumaat, tetapi mesti ditambah 1 rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya. Bagi orang yang masbut, dia kata sebagaimana dimaklumi seseorang makmum tidak memperoleh sembahyang Jumaat melainkan dia ada 1 rakaat bersama imam. Nak kira Jumaat ni mesti ada 1 rakaat. Paling-paling kurang mesti ada rakaat bersama imam pada rakaat yang kedua. Itu paling kurang. Mana kalau dia mari tu imam tu bangun daripada rakaat dah dalam keadaan iktidal, tidak dikira Jumaat. Tapi wajib niat Jumaat. Tidak dikira Jumaat, tapi wajib niat Jumaat. Dan apabila dia tambah 1 rakaat dan disunatkan dia baca secara kuat, macam maya goreng, macam maya isyak, macam maya subuh. Walaupun dia tu bukan tu imam. Pada serupa kita masbuk, contoh kita mari maya goreng. Bila kita mari maya goreng, kita masbuk. Dan kita masbuk berapa rakaat? Contoh kita tak ada 1 rakaat abu. Kita mari tak imam duduk tahiyat akhir dah, kita ikut. Lepas tu kita bangun, kita tambah rakaat, kita sunat baca kuat ke sunat baca slow. Tengok maya ke apa? Maya goreng sunat baca kuat nyari. Tapi kuat tu jangan lebih pada ti imam pula. Kuat sekadar kita lah. Tak ada. Dan begitulah juga pada semaya Jumaat. Jika orang masbuk itu mendapatkan imamnya kemudian daripada rakaat dalam rakaat kedua, seperti ia mendapatkan imam pada iktidal atau sujud dalam rakaat kedua atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya dan wajib baginya menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan bacaan yang perlahan selagi imam belum memberi salam. Kalau dia tak ada 1 rakaat abu,
Tak ada. Dia mesti sempurnakan solat zuhur. Tapi maya Jumaat. Itu baca secara slow lah. Sebab maya zuhur ni baca secara perlahan. Baca secara sir. Okey. Orang yang masbuk kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam Jumaat juga dikira mendapat Jumaat. Sekiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat kedua atau rakaatnya beserta dengan tamakninah bersama imam itu. Dia kata orang yang masbuk kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam Jumaat juga dikira mendapat Jumaat. Kita mari lewat. Bila kita mari lewat, tengok orang ni, dia ni masbuk serakaat. Maknanya kita pun ikut dia. Dia ni ikut imam pertama. Kita dikira mendapat Jumaat juga. Tak. Ini pandangan Imam Ramli rahimahullah. Sama ada pandangan Ibn Hajar rahimahullah mengatakan dia kena sempurnakan solat zuhur. Jadi kalau kita dengar ada ustaz tu kata kena buat semaya zuhur, betul. Kalau kita dengar ada ustaz tu kata boleh buat seperti semaya Jumaat pun betul juga. Jangan balak. Benda ni kedua-dua ini adalah pendapat dalam mazhab kita belaka. Okey. Dan yang seterusnya syarat sah Jumaat wallahu alam sajalah. Sini ada soalan ni tak? Ada soalan. Soalan pertama, adakah masjid lama yang tidak lagi digunakan boleh dijual dan duit tersebut digunakan untuk masjid baru? Dan jikalau boleh, adakah barang-barang masjid lama yang dibeli boleh digunakan untuk dibuat pagar rumah atau rebah? Mana gua ayat. Yang kedua, adakah dakwah sultan najis? Okey. Yang pertama iaitu masjid lama tidak lagi digunakan boleh jual ke tak? Contoh rekah ada. Masjid hak tak pakai boleh jual ke tak? Pandangan muktamad dalam mazhab kita tanpa khilaf, bagian yang wakaf. Masjid ni syarat nak jadi masjid mesti wakaf. Wakaf ni dia ada rukun wakaf ni 5. Yang pertama orang hak wakaf. Yang kedua bagian yang diwakaf. Yang ketiga orang yang menerima wakaf. Yang keempat sirah iaitu lafaz. Mana kena ada. Masjid ni kebanyakan masjid itu wakaf. Bila wakaf masjid, barang wakaf ni boleh jual ke tak? Pendapat muktamad dalam mazhab kita tidak boleh jual sebab barang wakaf. Bila barang wakaf tidak boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila nak robohkan satu masjid dan kayu-kayu tersebut apabila tidak digunakan untuk buat masjid juga, wajib bakar dan kayu tersebut mesti hanyut dalam sungai. Tak boleh. Itu pandangan muktamad dalam mazhab kita. Dah kalulah contoh masjid ada tak guna, tak kira kita nak lock gitu lama-lama reput. Kita nak ambil manfaat daripada wakaf tersebut. Boleh ke tak? Kita ambil satu pendapat Imam Hanafi rahimahullah mengatakan boleh. Tak ada masalah dengan syarat kita taklid. Mazhab kita tak boleh. Sebab apa? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, faman ba'dalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, apabila seseorang itu menggantikan perkara yang diwakafkan, maknanya menukarkan perkara yang diwakafkan, dan selepas dia mendengar orang tersebut wakaf, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya mereka itu tergolong dalam golongan orang-orang yang berdosa kerana menggantikan perkara tersebut. Ini dalil ayat Quran. Jadi dalam mazhab kita memang kata tak boleh. Jadi lagu mana kita nak buat ni? Kita ambil pandangan mazhab Imam Hanafi rahimahullah mengatakan boleh. Dengan syarat duit tersebut mesti kembali kepada masjid juga dan menjadikan barang-barang wakaf masjid juga.
Dah, jangan ambil wak bayar bil, jangan ambil wak bayar air, jangan ambil wak makan, gapo lagi. Mesti beli perkara-perkara yang kekal juga supaya benda tersebut kita tukar. Dan bagi asal tapi kita tukar dan nak menjadikan benda tu sebagai wakaf juga. Tak ada masalah. Kebanyakan hak berlaku lah ni tempat-tempat kita ada sebagai tempat tu dia buat wakaf tanah lu 100 kaki ada 20 hias kaki. Ni tak panggil wakaf. Wakaf tersebut tidak sah. Faham tak ni? Wakaf ni mesti kita mewakafkan tanah. Kalau duit kita boleh wakaf duit tak? Syarat wakaf mesti ta'bid ala ta'bid. Apa muayyin ala ta'bid? Mana benda yang ditentukan secara kekal. Ala ta'bid secara kekal. Maknanya berpanjangan. Benda itu berpanjangan. Duit ni kita contoh ni wakaf duit untuk arwah ayah. Ya. Kita nak wakaf duit untuk arwah ayah tidak sah. Ramai hak buat. Ya. Kita wakaf duit atas nama kita, pahala wakaf kita sedekah ke ayah. Faham ke tak? Faham kan? Supaya orang nak melihat. Orang nak masuk gear. Ni orang seorang lagi siapa? Jusuf. Dah mana Jusuf? Jelacok lama dah. Pun nama tak sah. Faham tak? Maknanya kita letak nama kita dan pahala tadi kita sedekah kepada dia. Itu sah. Dan wakaf pun gitu juga. Kita hak wakaf tapi pahala tersebut kita sedekah kepada dia. Sebab syarat wakaf mesti wakif. Rukun wakif. Apa makna wakif? Orang yang mewakafkan. Ya, orang yang mewakafkan. Dia nak wakaf lagu mana? Dia mati. Jadi kita ambil duit dan kita serah kepada dia. Jangan niat wakaf. Niat sebagai hadiah ataupun sedekah. Dan demo tu baru sah niat wakaf. Dan kadang-kadang kita pun tak faham juga. Ambil hak mana wallahu alam. Takut ada pandangan-pandangan ulama hak kata tak apa boleh wakaf lu. Ya, boleh wakaf lu. Ada kan buat dah masjid kadang-kadang 100 kaki, 50 hias kaki, 20 hias kaki. Mana cara kita tu tak betul? Apa salah kalau kita minta sedekah? Dan kita minta dan kita bayar, suruh itu niat wakaf. Wakaf tersebut niat kepada kita lesar kan? Jadi kerana niat tu tak betul tu. Kita nak wakaf duit, tu tidak boleh. Contohlah kita pergi pondok, ni ada ni kita nak wakaf duit 300 riyal ataupun masjid kita nak wakaf duit 300 riyal. Bila wakaf duit tak boleh nak guna. Faham tak? Mana duit tersebut untuk beli barang yang kekal ataupun barang yang kekal lama, ta'bid. Maknanya barang yang berpanjangan baru sah. Masalah masjid maknanya boleh mesti kita taklid kepada mazhab Hanafi dan duit tersebut mesti kembali kepada masjid dan masjid mesti guna pada perkara yang kekal. Jangan sifat. Kadang-kadang sifat. Dah, maknanya kita sifat tak ada manfaat wakaf. Mana jadi hak wakaf? Nak beli benda-benda yang kekal di masjid. Gapo hak sepatutnya barang yang kita nampak benda hak tahan lama kekal. Baru boleh. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Hanafi rahimahullah. Okey. Kedua tadi, adakah dawat sutun najis mengikut fatwa? Dah, fatwa kebangsaan mengatakan najis. Najis ni hak mana? Najis apabila kita masuk sutun ni kita bos ekor gitu, tak ada basuh-basuh. Tak ada. Pakai sekor lalu kan. Kan dia ada dakwah dia warna biru. Hak tu hak sedak tu. Nak najis pula. Serupa basuh perut lembu. Basuh perut lembu, tak serah tarik tu apa sedak. Serah tarik baru sedak. Ada hak jenis lagu tu. Kita basuh, apabila basuh-basuh dah, tapi masih rasa hak ni najis yang dimaafkan. Faham tak? Najis kita basuh dah, bila basuh makan tu serah. Tu dimaafkan dah. Hak toleh dengan tahik-tahik kita rebu. Tu balik. Dah, buai sutun bahaya tahik saja. Buai beruk bahaya tahik saja tak boleh.
Ataupun kita masuk sutun tak dengan dawak-dawak, itu dikira najis belaka. Dah boleh makan dah. Kuah tidak boleh makan. Sutun basuh balik baru boleh makan. Tak? Tapi biasa kita basuh-basuh ada keluar cecair sikit. Cecair itulah dimaafkan. Kalau sikit tak ada masalah. Dan hak banyak tu jadi masalah. Tengok dalam kitab Fatwa Hadrami, dia mengatakan apa yang ada pada kesan-kesan seperti darah yang lekat pada daging, darah yang lekat pada tulang, apabila kita masuk baru dia turun darah tersebut, itu dimaafkan. Sebab apa? Kerana sutun ni memang asal seperti mana Nabi sebut di dalam satu hadis, kullu maitatin fil bahri at-tahir, atau kama qala, setiap bangkai yang ada di dalam laut semuanya halal, suci lah kau boleh makan. Maknanya tak ada masalah. Kecuali kita memang tak basuh, memang sengaja nak makan ke tu, itu memang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Ada lagi? Banyak lah sikit. Apakah hukum solat dengan memakai minyak wangi yang ada alkohol? Alkohol ni ada najis, ada yang tidak najis. Dan alkohol ada najis, ada yang tidak najis. Seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Mustafa dalam kitab Fiqhu Mu'asirah, mengatakan alkohol daripada buah. Dan minyak wangi kita dah tahu alkohol ni ada alkohol daripada buah. Alkohol daripada buah ni dia dimaafkan, dia tak najis, dia suci. Hak tak boleh iaitu alkohol yang dibuat seperti arak. Arak ni memang jelas-jelas ada alkohol, dia panggil najis mutawassitah. Dan najis mutawassitah. Sama ada untuk minyak wangi, dah memang kebanyakan ulama mengatakan hak tu tidak najis. Bukan kata minyak wangi kan kadang-kadang orang jual. Orang jual kan, tak apa dia ni tak ada alkohol ni boleh buat mayat. Dah. Maknanya dia ayat gitu dah. Kita kena tahu setiap minyak wangi hak ada alkohol tu semua dimaafkan. Sebab apa? Kerana semua itu daripada buah. Kecuali jelas-jelas dia kata memang campuran daripada air. Hak tu memang najis. Bila najis memang tidak boleh buat semaya. Dah kita tahu ke tak campur dengan air kau ke apa? Dah tahu. Bila dah tahu, hukumnya dimaafkan. Wallah. Ada lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatan wa ta'wil. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma 'allimna ta'wil Qur'an. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyibna bi'aqlina bittaqwa jamina bil 'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahil wa anta rizqana ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.